Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha Dr. Rusmini bintiku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Barisan Timbalan Rektor IPGM, Barisan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus, para pegawai kementerian, para pensyarah serta siswa guru yang dikasihi sekalian. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis Showcase Maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna yang julung-julung kali diadakan dalam suasana yang baharu ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebenarnya jika kita menelusuri KPPB ataupun Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna ini, ia sebenarnya amat menepati apa yang diperlukan, apa yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan pendidikan di Malaysia ini adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dalam aspek rohani, jasmani, emosi, intelek dan seterusnya. Dan di dalam konteks ini, kalau kita melihat satu perasa penting yang saya nak bawa dalam ucapan pendek ini ialah perasa yang menyatakan usaha berterusan dalam pembangunan potensi pelajar-pelajar. Apa maksud usaha berterusan ini? Ia adalah merupakan apa yang kita katakan sebagai proses yang berbentuk kontinual, yang mana ia berbeza dalam bentuk continuous. Oleh itu, KPPB ini adalah satu usaha yang berbentuk continual, yang mana continual ini adalah satu proses penambahbaikan yang secara berterusan tetapi meningkat, bertambah baik dari satu masa ke satu masa sesuai dengan zaman tersebut. Jadi oleh yang demikian, apabila kita melihat usaha berterusan dalam kalangan guru, iaitu meningkatkan kapasiti pedagogi yang dipertekankan dalam KPPB ini, ada 4 perkara utama. Yang pertama ialah aspek amalan pedagogi guru itu. Dan di sinilah kita lihat bagaimana KPPB yang dibawa ini menekankan aspek model untuk penggunaan kejelasan guru, model backward design, yang mana sebelum ini ada cikgu laksanakan tapi penekanannya adalah kurang. Bila adanya KPPB inilah kita lihat semula, kita beri penekanan semula agar strategi pembelajaran dengan menggunakan 6C, menggunakan 3A, 3E ini dapat dimantapkan, dapat diperkasakan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana guru sebagai rakan pembelajaran. Dia bukan lagi sebagai peranan maha guru tetapi rakan pembelajaran bersama-sama dengan para pelajar. Bahkan Fuller menyatakan dalam keadaan ini kadang-kadang guru sebagai activator, guru sebagai collaborator, kadang-kadang guru sebagai culture builder. Inilah peranan yang dimainkan oleh guru di dalam kapasiti pedagogi ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita kena mereka satu persekitaran pembelajaran yang baharu yang dapat mengaitkan ilmu pembelajaran yang ada di sekolah itu dengan dunia realiti terkait bersama. Oleh itu, guru yang mengajar di dalam kelas ini, ilmu itu relevan dan boleh diguna pakai di dalam dunia yang sebenar. Yang keempat ialah bagaimana pemanfaatan digital dilakukan oleh guru. Kita menyatakan tadi tentang 6C.
Bagaimana dengan adanya peranti digital, ada software yang boleh kita gunakan untuk memantapkan elemen 6C dengan menggunakan pendekatan 3E ataupun engagement, yang keduanya enhancement, dan yang ketiganya ialah extension. Inilah pendekatan-pendekatan yang penting dalam kita memanfaatkan penggunaan alatan ataupun teknologi digital pada masa kini. Outcome-nya ialah pelajar-pelajar bukan sahaja meningkat ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan pada masa itu, tetapi ia dapat meningkatkan pengetahuannya untuk kalis masa hadapan, menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang nanti. Jadi inilah yang kita mahukan, bahawa mereka ini akan relevan untuk mereka meningkatkan kesejahteraan diri, meningkatkan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara sesuai dengan zaman revolusi industri 4.0. Jadi saudara-saudara sekalian, ada orang berkata, kalau tak ada KPPB ni pelajar boleh hidup, boleh berjaya, boleh lulus. Ya, betul. Memang mereka boleh lulus, memang boleh hidup. Persoalannya, mampukah anak-anak didik yang kita keluarkan daripada sistem persekolahan nanti dapat mengharungi masyarakat yang bersifat global citizenship ataupun yang dalam bentuk masyarakat global, warga digital yang berbentuk global, yang bukan sahaja berbentuk global, yang kalis masa hadapan, yang dapat menghadapi cabaran yang serba buka. Jadi inilah titik persoalan, dan dengan adanya KPPB ini, ia merupakan salah satu usaha kita memberikan kepada mereka kemahiran, pengetahuan untuk mereka menghadapi pada masa akan datang. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya berharap dengan adanya showcase ini, kita dapat terus menjadi penggerak untuk mentransformasikan diri dan minda, dan seterusnya kita dapat melonjakkan IPG sebagai peneraju kecemerlangan guru model kalis masa hadapan. Jadi sebelum saya menutup ucapan pendek ini, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Bunga peria di atas sampan, dahan gedangsa bersilang-silang. Di tangan andalah guru harapan, membawa nusa ke mercu gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.